أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, dengan rahim Allah, Allah masih memanjangkan umur setakat malam ni. Setakatlah ni lah. Balik lagi tak tahu lagi. Dan alhamdulillah Allah masih kurniakan kita iman dan juga Islam. Dan alhamdulillah Allah masih melapangkan waktu dan juga memberi kita kesihatan, dapat kita bersama-sama solat berjemaah di dalam rumah Allah dan beriktikaf di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah diambil timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Timah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan tak lupa juga kepada rakan media, Saudara Muhammad Fairuz, sama nama dengan saya, dan juga orang bujang kita, Abang Zairul, masih single tuan-tuan. Seorang, kalau tuan-tuan nak buka channel mereka dalam Penuntut Ilmu, seorang lagi dalam Fairuz Salam. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube, insya-Allah. Facebook mereka pun boleh tengok. Baik tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih lanjut, jangan lupa untuk niat i'tikaf. Niat i'tikaf siap-siap dulu, seperti yang selalu saya sebut. Duduk elok, sandang elok, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Lena pun boleh pahala. Noh, lena pun boleh pahala. Jadi duduk niat i'tikaf dulu. Baik. Insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Ta'zim Al-Quran kita pada kelebihan surah-surah yang kita berhenti pada bulan lepas, pada kelebihan surah Yasin. Dalam catatan saya lah, pada muka surat 99 ke kelebihan Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain. Hari ni kita masuk Yasin. Okey. Dan tuan-tuan banyakkan berdoa agar kita disampaikan, dipanjangkan umur sehingga mana kita masuk di dalam bulan Ramadan nanti. Amin, insya-Allah. Yang mana kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang terdapat padanya shin, syarafun, kemuliaan, ain, ulun, ketinggian, ba, birrun, kebajikan, kebaikan, alif, alfah, kelembutan ataupun melembutkan hati-hati untuk beribadah, dan nun itu iaitu nur, cahaya,
Itu merupakan kalam ataupun syarahan tentang nama Sya'ban daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia. Yang terdapat dalam bulan ni tuan-tuan beberapa kelebihan yang kita boleh buat amalan. Salah satu dia selawat lah, macam Tok Khotib kita duk pesan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tiap-tiap Jumaat kita dengar benda tu. Ayat surah Ahzab ayat yang ke-56 yang diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu juga dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dua orang, dua golongan yang tidak akan diampunkan dosa pada malam nisfu Sya'ban, iaitu yang pertama golongan qatil, pembunuh, sama ada dia bunuh orang ataupun dia bunuh diri dia sendiri, mahupun dia upah orang lain bunuh orang lain. Dia mengupah orang untuk bunuh orang, yang tu. Dan yang kedua iaitu saudara sesama Islam yang bertengkar dan tidak bertegur sapa, dosa dia tidak akan diampunkan walaupun pada malam nisfu Sya'ban, yang mana malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan rahmat. Kata yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pada malam nisfu Sya'ban itu, Rasulullah sebut pada malam nisfu Sya'ban itu maka rahmat Allah turun, malaikat pun turun pada malam tu. Maka Allah bertanya, tidak ada seorang ke yang minta ampun kepadaku? Kalaulah ada orang minta ampun kepadaku pada malam tersebut, pasti aku akan mengampuni dia. Dan juga Allah berkata lagi, tidak ada seorang ke yang minta bala ataupun ujian yang dia timpa ataupun yang menimpa dia sekarang diangkat oleh Allah. Kalau dia minta waktu tu, aku akan angkat segala musibah yang sedang berlaku pada diri dia. Dan tidak ada seorang ke yang meminta hajat, doa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dan juga dosa juga akan diampunkan. Melainkan orang yang bergaduh sesama Muslim. Wala'iyahzubillah. Kan, imam bergaduh sama imam. Ada tuan-tuan? Ada. Imam bergaduh sama imam. Ustaz bergaduh sama ustaz pun ada. Kan, apatah lagi jiran-jiran, apatah lagi orang masyarakat awam yang tu. Baik. Mudah-mudahan bulan ni lakukanlah sebanyak mana amalan. Sebab bulan ni orang kata warm up untuk kita masuk dalam bulan Ramadan depan nanti. Amin insya-Allah. Dan baik, kita masuk pada malam ni iaitu kelebihan surah Yasin. Kelebihan surah Yasin seperti mana yang kita sentuh pada tajuk yang lepas, kita berhenti pada kelebihan surah Al-Mu'awwizat. Surah 3 qul bahasa orang kita panggil, surah 3 qul, yang mudah kita bagi tahu, mudah kita maklum 5 kelebihan utama surah Al-Mu'awwizat yang mana kita dah sentuh ni, ulang balik lah. Yang pertama merupakan surah pelindung ataupun pendinding. Yang kedua merupakan surah penyembuh, syifa. Yang ketiga surah yang mana jikalau pengamal dia mengamalkan surah tu akan dicukupkan segala keperluan diri dia. Yang keempat surah yang mana pembacanya itu, yang mengamalkan itu akan terpelihara dari segala kemudaratan. Dan yang kelima iaitu surah yang mana jikalau mengamalkannya ianya merupakan pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi akan baca yang pertamanya selepas solat, dan yang keduanya Nabi akan baca setiap malam sebelum Nabi tidur. Yang tu kita sentuh pada bulan lepas. Baik, hari ini kita masuk kelebihan surah Yasin, surah favourite orang Malaysia. Malam Jumaat kita baca surah Yasin. Adapun lah ni dah tak berapa banyak masjid duk buat dah. Yang tak buat menggantikan kuliah agama okeylah. Tapi yang tak buat atas alasan mengatakan ianya benda yang merepek bid'ah, yang tu wala'iyahzubillah, kan. Baik, kita tengok. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atil Quran 10 marrat. Subhanallah.
Diceritakan oleh Anas bin Malik ni kelebihan surah hak kita duk baca tu. Surah favourite orang kita. Sehingga mana yang seperti saya cerita hari tu, pensyarah masyaikh di Al-Azhar pun dah makruf. Mereka tahu dah orang Malaysia dengan surah Yasin tidak dapat dilepaskan. Periksa saja kalau Quran Syafawi, Quran lisan, pi tebuk surah Yasin, kira surah tebuk Fatihah. Kan pipi tanya, okey sila baca salamun qaulam mir rabbir rahim, sila sambung. Orang Malaysia dapat ayat tu senyum kenyih wamtazul yauma ayyuhal mujrimun allama, sampai syekh pun terkejut. Hebat betul orang Malaysia ni. Aku tebuk juzuk 2 tak ingat, tapi aku tebuk juzuk 23 surah Yasin ingat. Kan mau tak ingat, setiap malam Jumaat duk baca. Kan. Jadi bila dia bertanya kepada pelajar Malaysia kata apa? Kami memang mengamalkan dia pada malam Jumaat. Setiap malam Jumaat kami baca surah Yasin di rumah-rumah Allah, di masjid. Di masjid-masjid dan juga surau-surau. Satu dia jawapan dia balas balik. Antum ahsan nas. Orang Malaysia ni, kamu semua ahsan nas, sebaik-baik manusia. Yang tu je jawapannya. Dia tak hurai kata, itu bid'ah. Baca Yasin masuk neraka Jahannam, duduk dengan Fir'aun dengan Haman sekali, duduk sebelah-sebelah. Dia tak kata lagu tu. Kan, tapi orang kita lebih power. Sampai mengatakan orang yang mengamal surah Yasin malam Jumaat masuk neraka. Wal'iyazubillah. Dan yang tu. Baik. Nabi kata apa? Setiap benda ada jantung dia. Qalban, ada jantung dia. Pisang ada jantung dia, binatang ada jantung dia, manusia ada jantung dia. Wa qalbul Quran, dan jantung Al-Quran itu adalah Yasin, surah Yasin. Okey, itu biasa. Ni yang tak tahan ni. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Quran 10 marratin. Tu dia tuan-tuan. Barang siapa yang membaca Yasin sekali, Allah akan catat kepadanya itu pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Baca Yasin sekali umpama pahala membaca Quran, khatam Quran 10 marrat, 10 kali. Itu kelebihan ya tuan-tuan. Kelebihan surah Yasin. Baik. Bila kita tengok berkenaan dengan kelebihan surah Yasin tu, kita duk mengaji sebelum ni apa nama surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, baca sekali 3 kali. Kan? Asal tu pun rasa banyak tak sangka dah. Kan? Ni baca Yasin tuan-tuan sekali, Allah catat amalan pahala tu umpama membaca Quran sebanyak 10 kali. Subhanallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang tu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut, bacalah surah Yasin kerana terdapat padanya itu keberkatan. Nabi sebut. Maka ulama membahaskan, ulama mensyarahkan apa yang dimaksudkan dengan keberkatan yang Nabi sebut tu. Maka dihimpun kalam-kalam ulama, dan malam ni saya sebut beberapa kalam ulama apa yang dikatakan dengan keberkatan yang disyarahkan bermaksud dengan keberkatan yang Nabi kata, hampa bacalah surah Yasin kerana terdapat padanya itu keberkatan. Yang pertama ni kata ulama, jikalau benar-benar ikhlas mengamalkan surah Yasin pada ketika mana kamu sedang baca dan waktu itu kamu sedang lapar, Allah akan mengenyangkan kamu. Subhanallah. Tapi kena yakin betul tuan-tuan. Kan, kena yakin betul. Kena beramal, bukan sekali amal je gitu. Kan, ni lapak-lapak malam ni rasa nak pergi pamak western tak dan. Nak beratok panjang pula, hari esok Sabtu faham-faham lah. Tak apalah, mengaji tadi kata baca surah Yasin kenyang. Dia pun duduk sana buka surah Yasin baca. Baru lapak hari ni, baru nak mula hari ni. Tak jadi. Kan, tak jadi. Mana boleh lagu tu. Sopa kita main kayuh gerek, kayuh basikal. Tengok bandin. Dia naik teruk Tok Kun. Dia naik bukit ceruk Tok Kun tu.
Tengok naik relax kan, boleh bawa anak kat belakang ni. Kita pun hari ni kat pergi tempah basikal. Pi pakai satu suit dia, konon-kononnya pakai seluar fit apa semua, pakai kasut apa nama naik basikal, kayuh. Tak sampai tuan-tuan. Tak pernah naik, tak ada boleh nak sampai. Pancit nak mampui. Dia tak apalah. Angin tiup pun melayang. Kan? Badan dah memang fit. Duk biasa beramal dengan benda tu. Setakat Gunung Jerai tu senang-senang. Kita tiba-tiba nak pacak terus pergi Gunung Jerai, mana nak dapat? Dapatlah kaki Gunung Jerai, ambil gambar kat bawah. Kan? Pusat rekreasi Kedah, Gunung Jerai, ambil gambar atas tu. Lepas tu ambil gerek, bubuh dalam kereta, naik atas. Sampai atas, bawa keluar gerek, pergi kat Tugu tu, ambil gambar lain. Alhamdulillah, selamat sampai hari ni di Gunung Jerai. Tu taktik berapa orang duk buat, kerap sangat orang duk buat. Kan? Kita tahulah. Kan tu. Jadi benda ni kena amal, tuan-tuan, amal. Sahabat Nabi depa punya yakin ni, subhanallah. Sehingga mana depa dah ikhtiar tapi masih keadaan lapar, depa ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat. Dan diizinkan oleh Allah bila balik rumah ada makanan terhidang disediakan untuk mereka. Tapi padanlah dengan amalan depa pun kan. Nak banding dengan kita, pagi buka TikTok, kan malam sekali buka cerita TV3 apa, Family Duo, apa dia, macam-macam cerita. Kan, bagus semayang maghrib, dengar kuliah, Alhamdulillah. Balik rumah sekali buka Astro, Angkara Cinta. Dia habis. Kan, yang tu. Bukan tak boleh tengok, boleh tengok, tapi dialah. Main cari Allah, nak perlu Allah, baru nak cari Allah. Waktu rasa tak perlu, buat teran lah. Itu tak mau tu kan, yang tu. Dan yang kedua, jikalau ianya miskin dan berharap kepada Allah akan adanya pakaian pada dirinya, Allah akan kurniakan pakaian kepadanya. Yang ketiga, jikalau seseorang itu bujang, niat nak kahwin dah, duit cukup dah ni, jodoh tak ada, boleh amal surah Yasin. Itu dah sebut kat Zerul lah. Boleh amal surah Yasin. Kan, baca surah Yasin. Yang tu, yang belum berkahwin, kata orang lama, yang belum berkahwin. Kalau yang dah kahwin, lagu mana cerita? Try pi ya. Kan, mana tahu. Kan baca Yasin, ajak bini sekali. Kan, sayang dengar lah bang doa ni. Kawan pun, okey bang, kita doa untuk kebahagiaan kita lah noh. Ya insya-Allah bang. Kan baru belajar doa bahasa Arab pula kat ustaz kan. Kawan baca pelan lah. Mula-mula derah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam Allahumma zawwijni zawjan. Bini dia pun amin. Elok. Kan. Yang tu. Baik, yang keempat, jikalau dia dalam keadaan takut, perasaan takut, orang yang beramal dengan surah Yasin, Allah akan hilangkan ketakutan dalam diri dia. Dan yang kelima, kita ambil dekat 5 malam ni. Jika dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, Allah akan meringankannya. Dan jikalau baca kepada orang yang sakit, terhindar daripada penyakit dia. Akan tetapi, jikalau penyakit itu membawa kepada kematian, memang dah nazak, Allah akan permudahkan urusan kematian dia. Yang tu. 5 kelebihan surah Yasin berdasarkan syarahan kepada kalam Nabi yang mengatakan bacalah Quran, bacalah surah Yasin kerana terdapat padanya itu keberkatan. Maka ulama menghuraikan berkenaan dengan keberkatan itu. Yang tu baik. Habis kelebihan surah Yasin. Kita masuk pada kelebihan surah seterusnya, iaitu kelebihan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal Qur'an salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis yang diriwayatkan juga daripada Imam Tirmizi. Baik. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ni diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Status hadis ni adalah hadis hasan. Baik.
Nabi kata apa? Sesungguhnya Quran itu, satu Quran tu, inna surah, minta maaf, sesungguhnya satu surah, inna suratan minal Quran, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran, 30 ayah, ada 30 ayat dalam dia. Syafaat di rajulin, akan memberi syafaat kepada orang yang membaca dia. Hatta, ni nak abang tuan-tuan, dia bagi syafaat lagu mana, dia bagi pertolongan macam mana? Hatta ghufira lahu, mana diampunkan segala dosa dia. Surah Al-Mulk ni dia punya pujuk akan diampunkan dosa pembaca dia tu sampai diampunkan dosa. Dan Nabi kata surah itu adalah wahiyya surah tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk, tuan-tuan, orang yang beramal dengan surah Al-Mulk, habis-habis tu imam baca talqin je, pi jalan, datanglah dua malaikat akan mempersoalkan, akan tanya kita di dalam alam barzakh nanti. Semua akan kena benda tu. Walaupun hang mati di dalam kapal terbang, walaupun hang mati atas kapal, walaupun hang kena telan dengan ikan paus, kan, kena telan dengan ikan paus, walaupun hang kena makan dengan rimau sekalipun, kira hang kena lenjek dengan stembrun sampai orang tak nampak rupa hang pun, tapi nak cerita alam barzakh tetap akan dilalui. Jadi nak habaq cerita bagus tak bagus surah Al-Mulk ni, masuk alam barzakh, dia mai dah tolong kita. Dia mai dah tolong orang hak baca dia tu, yang beramal dengan dia setiap malam ataupun setiap hari. Tuan-tuan, surah Al-Mulk, malaikat mai baru nak godam, dia mai dah. Dia kata, ya wahai utusan Allah, orang ni waktu hidup dulu setiap hari dia baca aku, ampunilah dia, kasihilah dia. Itu tuan-tuan. Dan surah Al-Mulk akan bagi syafaat, akan ikut orang yang baca dia sampai di mizan nanti, sampai waktu hari perhitungan tu, nak kira timbangan tu. Allahu Akbar, baiknya surah Al-Mulk ni, kan, bagus. Yang tu kelebihan dia. Baik, kita tengok beberapa kelebihan lagi. Tu satu kelebihan. Kelebihan yang kedua, seperti mana yang lebih kurang tadi juga, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa duk gali tanah. Depa duk gali tanah. Bila gali tanah, depa tak tahu hak yang tempat depa gali tu rupanya kubur. Depa gali, buang. Dalam kubur tu dengan izin Allah ada seorang lelaki yang sedang membaca surah Al-Mulk sampai habis. Dia duk ulang yang tu je. Depa pun apa lagi, pi bangkit, jumpa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inni darabtu qibai ala qabri wa ana la akhsibu annahu qabrun. Dia jumpa, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku pi korek tanah, aku pun tak tahu annahu qabrun, tak tahu hak tu kubur, kan, tak tahu hak tu kubur. Tiba-tiba aku nampak fihi insan, dalam dia ada seorang manusia, yaqra'u surah tabarakal mulk, yang membaca surah Al-Mulk hatta khatamaha, sehingga mana habis. Bila dengar lagu tu, Nabi pun habaq kat dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Ya Allah, itulah nak habaqkan apa? Surah mani'ah, yang mencegah. Surah munjiyah, surah yang menyelamat. Tunjihi, yang menyelamatkan orang yang baca dia tu, min azabil qabri, daripada azab kubur. Jadi disebabkan dia duk beramal dengan surah Mulk waktu dia hidup, waktu di akhirat, waktu di alam barzakh, tiada lagi
hentaman daripada azab-azab kubur. Subhanallah. Kita pun bukan tak belajar tuan-tuan tentang azab kubur kan. Letak saja kita dalam kubur tu, habis semua pakai balik, tak ada orang nak tunggu dah kat kubur. Habis lambat yang balik kubur pun, habis lambat pun anak kita. Habis lambat, buah paling lambat sekali anak ataupun bini. Tak pun bini kita. Kan, tak pun bini kita. Tu pun depa tak tidur kat situ, depa tak ambil toto main tidur kat situ, tak ada. Tak pernah jumpa lagi lah depa pasang kemah, ambil toto, katil single, buat main dapur, tidur tepi katil, tepi kubur tu, tak ada. Cukup time, Tok Bilal balik, Tok Imam balik, ustaz balik, jemaah semua balik. Apa tukang gali kubur pun dah angkat cangkui, depa pun berangkat balik. Dan waktu berangkat balik tu, sebelum nak datang dia malaikat, sifat kubur tu sendiri dah mula main dah. Apa dia sifat kubur? Dia akan tutup sehingga tulang bahu bertemu bahu. Bahu kita ni, hak ni jumpa hak ni. Tuan-tuan, sakit tak sakit tuan-tuan? Akan tetapi orang yang mana banyak amal soleh waktu hidup dia, maka kubur tu akan buka sikit demi sikit, sikit demi sikit. Dan bila datangnya malaikat untuk bertanya kepada orang yang mati tu, ni semua cerita-cerita semua kita kena lalui tuan-tuan, kan? Mau tak mau hang lagu mana hidup pun kena lalu juga. Kan bila duduk seorang-seorang naik atas motor, teringat video apa perempuan kena lenggak dengan Mavi tu, depa hantar kita kat traffic light tu. Kan perempuan tu lampu hijau dia belah-belah, Mavi tu baru lampu hijau pi merah, dia pun pedekah, pom lambung. Allah. Tu bayang, siapa sangka nak jadi lagu tu? Kita pun tak sangka kau nak jadi kat kita lagu tu kan. Tak ada siapa sangka. Bila duduk seorang-seorang dia mula fikir, kita mula muhasabah diri. Baguslah tuan-tuan sebenarnya lagu tu. Nak jawab apa kat sana nanti lah. Yang tu antara benda yang paling takut sekali tuan-tuan. Kan lah ni okey, dalam kalau kita takut dah ni pun kita ada kawan-kawan kita kan. Kalau kita takut pun balik rumah, kita ada anak isteri kita, duk main-main kita, ada cucu-cucu kita kan. Tapi bila kita mati ni duduk seorang-seorang, macam mana aku nanti kat sana tak boleh nak bayang kan, tak boleh nak bayang. Sah ke tak sah semayang aku tadi? Allah Ta'ala terima ke tak i'tikaf aku tu? Dia mula duk main lagu tu. Kan tuan-tuan, dia akan main lagu tu. Kan, jadi bila orang yang selalu fikir tentang kematian, Nabi kata orang tu bijak, orang tu cerdik. Kan, sebab dia tahu kok mana pun dia akan pergi ke dalam tu, dan dia melakukan persiapan. Dan salah satu persiapan ataupun amalan yang boleh membantu kita di sana, iaitu amalan membaca surah Al-Mulk. Baik yang tu. Yang ketiga, kelebihan surah Al-Mulk merupakan amalan Nabi setiap malam. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak tuan-tuan amalan Nabi sebelum nak lena ni. Banyak sungguh. Nabi dia baca 2 ayat penghabis surah Al-Baqarah, Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 qul. Surah Al-Mulk pun Nabi baca tuan-tuan. Walhal alam kubur Nabi tu dah confirm dah Raudah min Riyadil Jinan, taman syurga. Dah confirm dah syurga. Tapi tuan-tuan tengoklah amalan Nabi lagu mana. Kita ni tak tahulah tuan-tuan lagu mana kita. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan tak maulah jadi kena kita hufrah min hufratin niran, lubang daripada lubang api neraka. Wal'iyazubillah. Kita nak Raudah juga tuan-tuan. Minta-minta mudahan Raudah min Riyadil Jinan, Riyadil Jannah, daripada taman-taman syurga. Yang tu. Tapi minta-minta juga betul tuan-tuan, minta-minta juga supaya kubur kita tu dah jadikan serupa satu taman. Tapi tengok amalan ni serupa macam tak mau je pun ada. Kan, tengok amalan macam tak mau pun ada. Sebelum lena dan lagi update status. Sebelum lena dan lagi buat TikTok surround. Kan?
Sebelum lena dan lagi rakam baca doa, pergi hantar dekat kawan-kawan, tengok ni aku setiap kali tidur baca doa. Kan bismika Allahumma ahya wa amut, pergi hantar kat orang dengan niat nak bagi orang kata dia hebat. Allah, macam mana cerita? Kan tuan-tuan yang tu. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir, Nabi ni kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi bi yadihil mulk. Subhanallah. Sebelum Nabi tidur, Nabi akan takkan pernah tinggal daripada membaca alif lam mim tanzil. Surah apa tuan-tuan? Sajadah. Dan sebelum tidur Nabi takkan tinggal daripada membaca surah Al-Mulk. Berapa surah dah tadi kita sebut. Nabi baca ayat Kursi, Nabi baca 2 ayat penghabis, Nabi baca 3 Qul, Nabi baca lagi surah Al-Mulk, Nabi baca lagi surah As-Sajadah. Tu dia Subhanallah. Tak heranlah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sayang sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuan-tuan, hatta ketika mana saya tak ingat kitab apa yang diceritakan ketika mana Nabi Adam AS kan dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila dihalau keluar, maka Nabi Adam insaf, Nabi Adam nak bertaubat. Dalam taubat dia tu, dalam taubat Nabi Adam AS kepada Allah, Nabi Adam AS menyebut dengan bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal Nabi Muhammad belum dicipta lagi. Maka Allah pun bertanya kepada Adam, Nabi Adam AS, wahai Adam, macam mana hantau aku akan jadikan seorang yang bernama Muhammad, orang yang hebat tu nama Muhammad. Maka Nabi Adam pun menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana mungkin kamu boleh meletakkan satu nama manusia duduk bersama-sama dengan nama kamu di Arash. Tuan-tuan, nama Nabi Muhammad di Arash ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum diciptakan Nabi Muhammad, waktu zaman Nabi Adam dah ada dah. Subhanallah. Orang kata apa Ustaz merepek bagi kisah dongeng apa semua. Otak manusia takkan boleh melawan kudrat Allah. Kita duk fikir mana mungkin nak boleh buat yang tu lagu ni. Kita punya planning, kita planning otak manusia, jadi tak jadi, lepas tu kita planning lain. Allah lain. Kan tiada apa yang boleh melawan Allah. Allah punya kehendak tiada batasan. Allah punya ilmu tiada batasan. Malahan kalau Allah nak masukkan manusia dalam syurga, senang-senang. Allah nak masukkan manusia dalam neraka, senang-senang. Betul tak Allah Ta'ala sebut? Kan contoh dah orang yang bunuh yang kita pernah bahas. Bukan pernah kita kat sini, kat tempat lain. Kan tengok muka Fairuz dengan Zairul, duk rasa macam pernah banyak kali depa duk kan. Yang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang membunuh ataupun bunuh diri. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 29 dan juga ayat yang ke-30. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Hampa jangan bunuh diri hampa sendiri. Aku ni sayang ke hampa. Sesungguhnya innallaha bikum. Sesungguhnya Allah bikum dengan kamu ni rahimah. Sangat sayang. Allah Ta'ala sebut. Allah sayang kita. Tapi wa may yaf'al dzalika, bang siapa yang buat juga udwan wa zulman, maka depa itu orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Nuslihi nara, mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah. Dan ayat penghabis Allah Ta'ala sebut apa? Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan memasukkan manusia dalam neraka tu satu benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nak masukkan manusia ke dalam neraka Allah sangat mudah. Nak masukkan manusia ke dalam syurga Allah pun sangat mudah. Sebab dia yang menguasai syurga, dia juga yang menguasai neraka, dia juga yang menguasai manusia dan seluruh alam. Dan yang tu. Dan hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah langsung subhanallah meninggalkan surah Al-Mulk, surah Sajadah dan amalan-amalan lain sebelum tidur. Subhanallah. Baik.
Yang keempat, seperti mana yang saya sebut tadi, surah yang mana ada 30 ayat, surah tersebut akan membelanya. Ni yang saya kata apa? Khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Surah satu-satunya surah antara surah yang ada 30 ayat, Nabi kata dia ni surah ni akan bela orang yang dia baca tu, bukan alam kubur saja, hatta adkhalathul jannah, sampai orang yang baca masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, yang tu. Baik, dan yang kelima iaitu digelar juga surah Al-Mani'ah dan Munjiyah, surah pelindung, surah pendinding yang melindung orang daripada seksa kubur dan juga seksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ada juga anda ni dalam Covid kan, kita ada satu apa, azan tu kah? Ke berhenti terus kah? Saya pun dah confuse lah. Macam mana? Berhenti terus kah? Kau habis sikit ni. No. Jepa tanya ni, ditanya ni, saya terus ya, tuan-tuan. Baik. Apa kita ada satu amalan nanti kita duk buat dulu. Tok Imam lama selalu duk buat masa doa pengambil. Kan? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, wahai pengaman, penyelamat bagi orang yang penakut macam kita ni. Khaifin, kita ni khaifin, tuan-tuan, takut. Mau tak takut, tuan-tuan? Lah ni orang bersin sebelah kita pun takut tu. Kan? Orang bersin sebelah pun takut. Orang batuk-batuk, kong, demam, batuk sesemua. Dia siapa hingui nak salam kita. Berani, tuan-tuan? Jangan pasal. Dulu okey, lah ni jangan tu. Salam pun tak berani tau. Semua tak tangan kat dada. Takut, khaifin. Dan doa tu apa? Aminna mimma nakhaf. Selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut. Salimna mimma nakhaf. Selamatkanlah kami daripada benda yang kami takut. Najjina mimma nakhaf. Lindungilah kami. Lindungilah kami daripada apa yang kami takuti. Tuan-tuan boleh amal benda tu. Amailah doa tu. Kan tuan-tuan, yang tu. Dan juga surah Al-Mulk juga merupakan surah Munjiyah yang menyelamatkan orang yang membacanya daripada seksa kubur dan juga seksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita berhenti dekat ni dulu lah. Dan mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak amalan yang kita boleh lakukan daripada banyak amalan. Tak boleh buat banyak, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan, tak boleh nak buat sejadah, tak boleh nak buat Al-Mulk, jangan tinggal 3 qul. Yang tu yang mudah kan. Kalau boleh buatlah 3 qul. Habis mengantuk pun habis dah. Status WhatsApp tengok dah, Instagram tengok dah, Facebook tengok dah, Shopee pun tengok dah. Nak pejam mata lah ni. Angkat tangan, baca juga 3 qul. Pendek je 3 qul. Tuan-tuan, tak sampai 2 minit. Kan tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kalau umur panjang kita jumpa lagi selepas Aidilfitri. Kan selepas Aidilfitri bulan depan puasa. Kan bulan depan kita dah mula puasa, kita akan mulakan tarawih 12 hari bulan 4. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita jumpa lagi. Kita akan sambung kelebihan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Kurniakan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Dan kau lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada jalan yang batil dan berdosa ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami agar kami semua sampai ke dalam bulan Ramadan nanti ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah seluruh kebaikan di akhirat sana nanti, ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia dan juga di akhirat sana nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, daripada diazab oleh sisaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah amalan kami, terimalah pembacaan kami, terimalah sedekah dan wakaf kami, jadikanlah ia sedekatun jariyah, pahala yang mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.